Selamat pagi murid-murid, bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rita. Baik, hari ini Cikgu akan mengajar tata bahasa, kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja pasif. Terlebih dahulu, Cikgu akan terangkan dahulu kata kerja aktif tak transitif. Mari kita lihat skrin. Kita lihat kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut di bahagian belakang. Di bahagian belakang kata kerja tersebut tidak ada objek ataupun penyambut. Contoh, berenang, mandi, duduk, makan, terbang dan juga hinggap. Kita lihat contoh ayat kata kerja aktif tak transitif. Okey, contoh pertama, ikan itu berenang. Kemudian nokta. Kata kerja aktif tak transitif ialah berenang. Selepas perkataan berenang, tidak ada perkataan lain di bahagian belakangnya. Tidak ada objek, tidak ada penyambut di bahagian belakang. Ikan itu berenang. Kemudian terus nokta. Ini adalah contoh kata kerja aktif tak transitif. Contoh kedua, kita lihat adik sedang mandi. Selepas perkataan mandi, iaitu kata kerja aktif tak transitif, tidak ada lagi sambungan ayat ataupun tidak ada lagi objek di bahagian belakang ataupun penyambut di bahagian belakang. Yang ada hanyalah nokta. Kita lihat contoh yang ketiga. Burung itu terbang. Selepas perkataan terbang, nokta. Tidak ada objek di bahagian belakang ataupun penyambut. Kita lihat contoh keempat. Alia makan. Kata kerja aktif tak transitif di sini ialah makan. Selepas perkataan makan, tidak ada lagi objek di bahagian belakang ataupun penyambut di bahagian belakang ayat. Dan contoh terakhir ialah Haziq duduk. Selepas perkataan duduk, tidak ada ayat atau tidak ada objek ataupun penyambut di bahagian belakang. Faham murid-murid? Ini adalah contoh-contoh ayat kata kerja aktif tak transitif. Mari kita lihat pula kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan kata kerja yang terhasil akibat perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Mari kita lihat sekarang kata kerja aktif. Menyapu. Menyapu maksudnya sedang berlaku, sedang dibuat, sedang terjadi. Sekarang, menyapu. Saya sedang menyapu. Alia sedang menyapu. Maksudnya perbuatan ini sedang berlangsung. Tetapi selepas menyapu, dia bertukar menjadi kata kerja pasif, iaitu menyapu tadi sudah selesai, sekarang ia bertukar menjadi kata kerja pasif, iaitu disapu. Disapu sudah terjadi, sudah berlaku. Disapu oleh. Kata kerja pasif mesti diikuti dengan kata sendi oleh. Ini wajib ya murid-murid. Kata sendi oleh wajib ada untuk kata kerja pasif. Faham murid-murid? Sekarang sila buka buku aktiviti. Buku aktiviti jilid 2. Buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Dan buka di muka surat 45. Muka surat 45. Okey, mari kita baca terlebih dahulu. Murid-murid dikehendaki menyelesaikan aktiviti 6. Baca arahan terlebih dahulu murid-murid. Lengkapkan ayat dengan kata kerja aktif tak transitif. Tajuk bergembira di zoo. Alia dan rakan-rakannya ke zoo Johor. Zoo ini menggunakan teknologi mikrob untuk merawat pencemaran di kawasannya. Kita lihat di sini ada ayat yang tidak lengkap. Murid-murid dikehendaki
melengkapkan ayat-ayat yang terdapat dalam perbualan dalam gambar. Mari kita baca yang pertama. Dengan teknologi mikrob, air kolam jernih. Ikan dapat apa murid-murid? Ikan dapat, fikirkan ya, ikan berada di dalam air, di dalam kolam. Ikan tu sedang buat apa? Okey, murid-murid isikan sendiri ya. Kemudian kita lihat gambar yang seterusnya, yang ini ya murid-murid, gambar kedua. Murid-murid, lihat di sana, air kolam bersih. Gajah suka apa murid-murid? Coba lihat gambar ini. Gajah sedang buat apa? Kemudian isikan perkataannya di ruangan kosong yang disediakan. Lihat gambar ya, lihat perbuatan gajah tersebut di dalam gambar. Faham murid-murid? Baiklah, kita teruskan ke gambar seterusnya. Pokok berdahan rendang. Monyet boleh apa murid-murid? Lihat apa monyet ini buat. Apa dibuat oleh monyet ini murid-murid? Lihat. Perhatikan perbuatan monyet di dalam gambar pada dahan pokok ini. Apakah perbuatan tersebut? Kemudian tulis perkataan di tempat kosong. Faham murid-murid? Kita lihat seterusnya. Kehidupan di sini selesa. Kandang orang utan bersih. Lihat di sana. Orang utan sedang apa murid-murid? Perhatikan gambar. Apakah yang sedang dilakukan oleh orang utan ini? Bagus. Cikgu tahu murid-murid tahu perkataan yang perlu dituliskan di sini. Mari kita lihat gambar seterusnya. Udara di sini segar dan tiada bau. Lihat, burung itu sedang... perhatikan gambar ini murid-murid. Apakah yang sedang dilakukan oleh burung dalam gambar? Kemudian tulis perkataan di ruangan kosong yang disediakan. Baik, kita lihat gambar terakhir untuk muka surat 45. Coba lihat di sana. Pokok yang subur menjadi tempat burung hantu. Lihat di sini ada 2 ekor burung hantu. Apakah yang sedang dilakukan oleh burung hantu ini? Perhatikan gambar, kemudian isi tempat kosong. Faham murid-murid? Baiklah, seterusnya buka pula muka surat 46. Baik, di sini sebentar tadi kita telah belajar tentang kata kerja pasif. Cikgu telah pun memberikan penerangan. Jadi di aktiviti 7, murid-murid dikehendaki melengkapkan petikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Kata kerja tersebut telah pun disediakan di sebelah kanan. Nampak murid-murid perkataan-perkataan untuk kata kerja pasif telah pun disediakan. Apa yang murid-murid perlu lakukan ialah baca terlebih dahulu petikan, kemudian cari perkataan ataupun kata kerja pasif yang telah disediakan di sebelah kanan dan isikan di ruangan yang betul. Baik, perhatikan terlebih dahulu perkataan-perkataan ini. Mungkin ada perkataan yang murid-murid tidak faham. Okey, cikgu jelaskan ya dahulu. Mungkin murid-murid tidak faham maksud bertambak. Apa maksud bertambak? Baik, cikgu jelaskan. Bertambak maksudnya bahagian yang telah runtuh ditimbus semula. Telah ditimbus semula. Sama ada menggunakan tanah ataupun pasir. Mungkin bahagian tersebut telah runtuh. Untuk memperbaiki bahagian runtuh tersebut, bahagian tersebut perlu ditambak ataupun ditimbus dengan tanah ataupun pasir. Jadi setelah selesai ditambak, bahagian tersebut telah pun bertambak. Faham murid-murid? Terhakis. Apa maksud terhakis murid-murid? Terhakis bermaksud bahagian tersebut apabila terkena hujan runtuh, terhakis, terkikis ataupun
menjadi runtuh. Bahagian tanah yang di bahagian bukit, biasanya bahagian bukit ataupun pantai yang terkena ombak ataupun terkena hujan akan terhakis. Tanah yang terkena air itu akan hilang sedikit demi sedikit, lama-kelamaan bahagian itu menjadi terhakis, menjadi runtuh. Faham murid-murid? Cikgu rasa perkataan-perkataan yang lain ini murid-murid faham. Kemudian selepas murid-murid menyiapkan tugasan di muka surat 45 dan 46 ini, sila ambil gambar kemudian hantar ke Google Classroom. Hantar ke Google Classroom. Faham murid-murid? Baiklah, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.